dalam pilihan raya. Dato' Sophie, Kapten Azizi dan tim yang saya nampak cabang Kubang Pasu, kita bagi tepukan gemuruh, bukan mudah. Mereka duk desak saya, bawa truk ayuh Malaysia mai sini. Saya kata okey, kita bawa truk mai kat sini. Semua sukarelawan ayuh Malaysia, hadirin hadirat yang sudi hadir, sudi bersama pada malam ini. Ia sangat bermakna kerana sebagaimana disebut tadi, kita bermula dengan semangat, dengan perit jerih, dan alhamdulillah pada malam ini segala yang anda nampak adalah hasil sumbangan seorang hamba Allah, bukan untuk selama-lamanya. Truk kena bagi balik lepas parlimen dah panggil lepas 3 bulan selesai pilihan raya, kita bagi balik. Itu perjanjian kita dalam mengguna pakai dan mengingatkan penggunaannya adalah menerusi tanggungjawab. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam reformasi. Saya memang nak tekankan, ya mungkin kali pertama saya di Kubang Pasu, dan saya daripada peringkat awal kita ni sebagai Muslim, kita diajar untuk tidak berdendam. Jadi dalam tanggungjawab yang saya ambil pada kali pertama berkempen di bawah tiket pembangkang, ketika itu ledaknya gerakan reformasi dan akhirnya saya dipilih sebagai calon di Parlimen Lembah Pantai. Ketika itu saudara-saudari tak ramai yang berani bertanding. Sekarang kita dah tengok ramai yang nak bertanding. Ramai sangat nak bertanding. Tapi sebenarnya kita bermula dengan ketakutan. Ramai merasakan kalau bertanding pun yang menguasai segala-galanya UMNO BN. UMNO BN ni menang dan kawal dan perintah Malaysia lebih 6 dekad. Lebih 60 tahun. Tapi bila kita mendepani ketakutan tersebut, yang saya fikir bila mahkamah disalahguna, kita tengok polis diraja Malaysia, kita hormati institusi tersebut. Tapi kita tahu apa yang berlaku pada tahun 1998 dan ia merupakan sejarah yang telah membantu kita mencorakkan gerakan reformasi supaya sistem undang-undang, supaya sistem kehakiman, pihak polis diraja, pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, semuanya diguna pakai untuk menjaga urus tadbir, dana rakyat dan juga kebajikan rakyat. Maka ketika itu saya, Nik Nazmi, beberapa lagi pimpinan, kita panggil generasi reformasi, ramai juga yang ada di sini. Kita putuskan walaupun tidak ada jaminan menang. Saya ingat saya keluar pergi mana pun, mungkin tak turun kat Kubang Pasu lah. Tapi kat Johor, Sarawak, Sabah, di mana-mana saya pergi, rakyat keluar memberi dukungan kerana mereka simpati dengan apa yang berlaku terhadap Datuk Seri Anwar. Dan mereka tahu, kalau orang nombor 2 dalam Malaysia boleh diperlakukan sedemikian, maka tidak ada jaminan keselamatan untuk sesiapa pun. Keadilan itu prinsip yang bermaksud hampa tinggi mana pun, rendah mana pun, kalau lakukan rasuah, kalau curi, hampa masuk penjara. Ini yang harus kita tekankan. Jadi ada perbezaan, saudara-saudari. Ramai yang mungkin tak tahu sejarah ini, cuba dipadamkan oleh media arus perdana. Baru sekarang saya nak keluar 27 Oktober, keluar TV3. Dulu tak keluar pun. Dulu tak keluar pun. Dulu punya susah nak keluar ni. Kan? Media arus perdana. Sekarang barulah kerana mereka bila dah mengalami kerugian, orang tak beli, ada boykot, barulah diberi liputan kepada pembangkang dan suara-suara yang berlainan. Saudara-saudari, atas dasar itu, keberanian ini membentuk kepada gerakan yang akhirnya lahir menerusi Parti Keadilan Rakyat. Saya tekankan kenapa penting. Kalau dulu, kes Datuk Seri Anwar ada dalil yang mengikat. Kenapa orang percaya? Kerana kita sampai ke tahap pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Kita filekan penghukuman. Kita dapat keputusan yang membuktikan ada campur tangan pihak kerajaan. Bukan cakap kosong. Bukan kerana ayah saya kita sokong. Dia bergantung kepada pembuktian dan saya sendiri pergi ke
persidangan hak asasi manusia. Dan tak terhenti di situ. Karena itulah bila kita lihat di penjara hari ini, lebih 60-70% ya, mereka yang masuk adalah gara-gara kesalahan berkait dengan penyalahgunaan dadah. Dan lebih 80% orang miskin. Jadi reformasi penjara kita bawakan. Kenapa? Kita nak cari pusat-pusat pemulihan ini bagi membina bangsa, membina masa depan dan menjaga masyarakat kita. Kerana itu, saudara-saudari, keberanian ini saya nampak kita teruskan tradisi, legasi dengan apa yang Aizuddin setuju untuk lakukan, bertanding di Parlimen Kubang Pasu. Dan saya nak maklum, yang kita boleh buat apa? Kita tawarkan diri kita. Dan atas prinsip keadilan juga, pada tahun 2018 ramai tanya, ya, kita menang pilihan raya. Saya adalah salah seorang arkitek utama. Kita telah cuba menjalin ya, kerjasama dengan pihak yang menolak apa yang Najib Razak buat, ya, menjarah harta negara. Dan kita telah bergabung dengan banyak pimpinan, termasuk parti-parti lain yang sekarang bukan bersama Pakatan Harapan. Tapi saudara-saudari, saya nak tekankan di sini kerana itulah kerjasama harus berpusat kepada keinginan untuk melakukan reformasi. Kita bagi peluang, tak ada masalah untuk kerjasama. Pastikan jangan guna apa bentuk kezaliman kepada kita secara peribadi mencorak bagaimana kita lihat orang lain. Orang tu kita benci macam mana pun, jangan jadikan kebencian kita berlaku tidak adil kepada mereka. Tapi bila kita dah ada kerjasama dan berlakunya kepincangan dalam 22 bulan, saudara-saudari, banyak keputusan di Malaysia ini Perdana Menteri pegang kuasa penuh. Jadi sudah tentu sebagai individu, sebagai warga negara yang bertanggungjawab, kebanyakan keputusan saya sendiri mengundurkan diri daripada politik arus perdana. Banyak benda yang saya tak setuju. Kerana pada saya kita masuk gelanggang politik bukan untuk diri kita. Kita masuk bertanding untuk mewakili rakyat. Ada amanah besar. Orang dok kata, tahniah Aizuddin, tahniah jadi calon. Saya kata, Aizuddin, oi, takziah juga. Hang ingat senang kan nak galas tanggungjawab? Tak senang. Semua akan dihitung. Berapa banyak kita lakukan? Adakah kita melakukan yang terbaik? Adakah kita menjaga kebajikan? Adakah kita mengutamakan ego kita? Ataupun kita mengutamakan apa yang baik untuk rakyat? Saya dalam ucapan pertama saya menang di Lembah Pantai, saudara-saudari. Saya tak sangka boleh menang lepas kempen 2 minggu. Terus yang saya katakan rakyat je, Allah je bagi jadi. Dan ketika itu saya kata dalam kekalahan itu dugaan, dalam kemenangan itu juga Allah duga kita. Dan bila berlakunya pengkhianatan, orang tak nak dengar, orang tak ikut janji dalam manifesto, lantikan yang tidak mengikut keutamaan, sudah tentu kita utamakan keputusan bagi menjaga masa depan. Maka sekarang bila orang kata nak kena buat kerjasama, boleh. Tapi Pakatan Harapan ya, ini kita kena pastikan kita menang supaya jumlah besar kerusi nanti. Selepas pilihan raya, kita gunakan siapa nak bersama kita, hampa kena ikut agenda, nak laksana buat benda yang baik. Bukan soal nak lantik, puak hampa bagi menjadikan kawalan dan kuasa dan lantikan-lantikan politik lain. Ini penting saudara-saudari. Memang nak menang, tapi kalau kita menang dengan bersama musuh dalam selimut, baik tak payah. Jadi saya nak jelaskan pada malam ini kerana di Kubang Pasu. Dan dalam masa yang saya ambil masa ni, saya mengundurkan diri, apa saya buat?
Datuk Zambi dah sebut tadi. Kalau di Kerinci dulu, Datuk Seri Anwar dulu tubuhkan sekolah untuk anak-anak yang tercicir. Sekolah yayasan anda. Maka saya teruskan, kita buat kajian semasa COVID. Apa kesan COVID kepada keluarga berpendapatan rendah di Matampau? Tengah-tengah COVID tu, Profesor Fatimah Kari, pakar ekonomi anak jati Sarawak dekat Universiti Melaya, bersetuju dengan tim kami, semua anak-anak muda Matampau, ikut pi rumah ke rumah. Pakailah mask apa pun, tapi kita tanya, apa bentuk persoalan? Pertama, hampa punya simpanan lepas pendapatan cukup tak? Cukup tak? Kedua, kalau sakit kanser ke, buah pinggang ke, kena dialisis, tiba-tiba dapat kencing manis, adakah cukup simpanan tu? Tak cukup. Habis bankrupt satu family. Ketiga, anak 4, handphone berapa? Handphone 1. Nak kena pinjam adik-beradik. Boleh ikut ke apa yang cikgu ajak? Itu juga bentuk kemiskinan, saudara-saudari. Tambah lagi, kalau ibu tunggal, kena dialah mak, dialah bapa, dialah juga menyara rezeki. Jadi semua ini bantu kita untuk mendesak kerajaan. Kalau hampa nak bagi bantuan, tak cukup dengan picisan-picisan. Bawa pula ke isu pesawah padi. Jadi semua ini menggambarkan bila kita nak rancang sebagai kerajaan, sebagai pemimpin, kita rancang bukan untuk masalah hari ini. Kita rancang untuk masalah masa depan. Isu kemiskinan, kenapa saya sebut? Kerana lepas pandemik, lebih ramai lagi orang miskin, saudara-saudari. Dan kewajipan kita untuk merancang, memberikan mereka satu pelampung. Kalau jatuh, mereka boleh diselamatkan. Maka saya rujuk kepada dalil negeri-negeri yang ditakbir oleh Pakatan Harapan. Kenapa? Kerana orang kata, jangan percaya Pakatan Harapan. Datuk Zambil sebut tadi kan. Dia kata kita ni, dia guna sentimen perkauman. Dok kata benci. Dah tahun 2022 dah. Trump kat Amerika pun dah kalah dah. Takkan nak guna sentimen perkauman benda yang sama murahan sebegini. Orang nampak dah kat Pulau Pinang, saudara-saudari, sementara semua pesawah padi seluruh Malaysia menunggu pengumuman bantuan untuk pesawah dalam belanjawan yang tak dapat lulus lah. Pasal Parlimen dah bubar. Ini kebijaksanaan terlebih Barisan Nasional. Hang dah umum belanjawan, tapi selagi tak lulus, mana boleh turun duit? Pulau Pinang dah bagi dah RM500 kepada semua pesawah padi. Kita hanya ada 5,000 lebih dia pesawah padi. Tak seramai di Kedah. Tapi saya nak bagi tahu komitmennya menerusi Exco Keadilan dalam Kerajaan Negeri Pakatan Harapan. Di situ kita guna kita punya fungsi, peranan. Di Pulau Pinang juga kita pilih apa? Kita buat festival padi antarabangsa. Bukan kali pertama, dah berapa tahun dah. Tahun ni saja 30,000 orang datang. Kenapa? Nak bagi tahu, walaupun kita tanah tak sebanyak ke Kedah ni, kita nak jadikan padi ini, padiku, warisanku, rezekiku. Nak jadikan keutamaan bukan saja benda yang kita makan. Bagaimana nak pastikan pesawah mendapat hasil gaji yang secukupnya, termasuk pesawah muda, termasuk petani muda. Semua ni kita kena bantu. Kerana apa? Bila ada security makanan, krisis sekarang, nak import, kalau tiba-tiba semua negara luar kata, aku tak mau hantar dah kat Malaysia, nak buat apa? Nak buat apa, saudara-saudari? Kita sekarang berhadapan dengan krisis. Ayam tu sektor yang sangat jaya. Kat Malaysia ni, dia banyak bagi subsidi. Ikan tidak begitu berjaya. Daging, kita lebih pada daging import yang semakin naik harganya. Tapi ayam ni antara yang paling berjaya. Itu pun mereka tak boleh bagi subsidi mencukupi. Bukan kata-kata saya, kata-kata pakar. Sebagaimana saya sebutkan, kita buat apa pun ada dalil. Supaya kita tahu bila takbir negara ada asbabnya, ada caranya, ada kesannya kepada masyarakat terbawah. Jadi, bagi
peringkat Pulau Pinang, ini dapat kita lakukan. Saya nak tanya tadi, dia katakan jalan raya, saudara-saudari, jalan raya ni sangat penting. Kat kampung, kutipan sampah pun sangat penting. Jangan kita pelekehkan tanggungjawab yang utama tu. Saya ahli parlimen, saya ada ADUN, saya ada MPKK, Majlis Pengurusan Komuniti Kampung, saya ada ketua pengulu, saya ada ketua kampung. Tapi kita ni kena tahu setiap masa, kenapa? Tanggungjawab kita. Ya, kita tahu. Bila ini berlaku, kita cuba perbaiki dari masa ke semasa dan inilah yang penting. Dan bila mereka tak ambil serius, itu bermaksud pemimpin ingat dia dah tinggi dah. Dekat peringkat kayangan, dia lupa bahawa penduduk rakyat itu harus diperjuangkan dan dijaga. Jadi saudara-saudari, bila kita nampak yang kita mahu apa? Yang kita mahu sekarang nak rancang ke depan, apa perlu kita buat? Sektor-sektor tertentu, kalau padi dah naik baja 199% dah naik. Saya dah tanya kat beberapa orang yang terlibat dengan sektor pertanian kat Kubang Pasu. Kan? Tanya sendiri. Dia kata memang tak cukup kalau subsidi gaji kan. Gaji minimal naik 1,500. Kenapa subsidi untuk petani kita tak jaga secukupnya? Bila jaga tu pun kita kena fikir jangka masa panjang. Tapi apa yang kerajaan bawah Barisan Nasional Ismail Sabri nak buat? Dia nak nafas dan geng-geng GLC mereka nak masuk juga sektor ni. Nak lagi kawal lagi. Saudara-saudari, saya ni bukan sahaja ahli parlimen Matampau, saya masuk dalam PAC. 4 tahun saya duk tengok balik siasatan LCS tu. 4 tahun, 6 bilion ringgit. 4 tahun kami pergi lawat ni, pergi ziarah. Laporan forensik audit, ceritanya sama. Ada keputusan profesional buat, lah ahli politik masuk campur. Ahli politik, menteri suruh tukar. Dan akhirnya sampai tak sampai pun. Dia marah pembangkang lah, pembangkang ni semua jahat lah ke? Tak pernah baik. Tapi dia tu tak reti nak jaga sampai satu pun literal combat ship tak sampai. Bukan tu je, baju askar semua. Ada ke dia bagi bagus? Tak ada. Tidak ada keutamaan atas dasar itu. Dari segi kesiapsiagaan, ketenteraan, pertahanan negara kita terkebelakang. Saya tak mau kalah dengan Vietnam. Tapi inilah yang berlaku bila masa kita tidak prihatin dan cakna. Isu untuk anak-anak muda. Anak-anak muda, ya sekarang ada kuasa. 18 tahun ke atas boleh mengundi. Fina, Ketua Wanita Matampau ada sini. Fina, aku kecewa pasal dulu saya ni kempen sejak umur 17 tahun. Kempen ni dari umur 17 tahun tapi 18 tak boleh mengundi. Hanya boleh mengundi umur 21 tahun ke atas. Tapi saya boleh katakan, bila kita lihat apa suara anak muda, apa yang mereka sebut, mereka sebenarnya bersedia, mahu sangat bersama dalam sektor pekerjaan. Laporan Khazanah Research Institute sama. Dia kata kalau gaji lebih pada 1,007, memang mereka akan kerja mana pun. Masalahnya gaji rendah, lebih-lebih lagi kalau di negeri-negeri kurang pergerakan dan pembangunan industri, mereka terpaksa berhijrah di bandar. Taulah bandar macam mana? Dengan pancaroba, dengan cadabarannya. Kajian EPF KWSP pun kata, nak hidup bersesa kurang-kurang 1,800 sebulan. Tapi orang muda berani, nak juga. Tapi kita tak nampak pergerakan. Bagi semua syarikat-syarikat kecil, saudara-saudari, kami kan, contoh kat Pulau Pinang dan sebagainya, yang mereka kecewa apa? Tak cukup pekerja. Kelulusan tak diberikan oleh Kementerian Sumber Manusia dan juga Kementerian Dalam Negeri. Maka pentadbiran ini, saya beginilah. Ada yang memang optimis, kata memang kali ini kita ada peluang besar. Semalam saya pergi dia di Melaka, Hang Tuah Jaya. Hang Tuah Jaya, saya pergi sana, jumpa dengan Adam Ali, kami makan nyonya asam laksa. Untuk bertemu muka dengan penduduk tempat. Nampak semangat dah naik. Saya pergi pula ke Segamat. Lepas Segamat Central dengan Yunus, pergi kat Sekijang. Sekijang dengan Dr. Zaliha. Daripada Sekijang, pergi dengan Akmal di Johor Bahru. Johor Bahru ni tak boleh bayang boleh kalah atau BN. Tapi kita boleh menang, saudara-saudari. Kita boleh menang bila kita istiqamah. Dan kita buat bukan sekadar nak menang. Nak menang, nak buat banyak kerja. Nak menang, nak laksana banyak program.
Nak menang, nak cuba ulang apa yang kita dah buat di Pulau Pinang, di Selangor, Wang Khairat Kematian. Kita fikir bukan sahaja bila lahir anak emas dapat caruman daripada kerajaan negeri. Maksudnya sejak lahir-lahir saja dapat duit. Dah meninggal dapat juga wang untuk bantu dengan proses pengebumian. Tapi dok serang kerajaan PH dekat Penang ni, saya tak tahu nak kata apa. Kadang-kadang ceramahlah masjid. Kalau ada apa Ustaz Pah, amboi hampa masuk Pulau Pinang, hampa serang hampa fitnah pula. Mana boleh macam tu? Kan hormatlah sikit. Kan? Takkanlah nak cakap, nak serang ikut polisi, tak ada masalah. Nak cakap ni ada benda yang kita kena perbaiki, tak ada masalah. Jangan fitnah, saudara-saudari. Jangan fitnah. Kita ni kena bertanggungjawab. Samalah dengan apa yang dibangkitkan kepada kerajaan negeri Kedah. Kerana kerajaan negeri Kedah punya tanggungjawab besar. Sungai Muda tu dia jadi sumber air bukan saja untuk warga Kedah, warga Kubang Pasu. Kami kat Penang pun guna ayang tu. Ya. Atau Syed Anwar guna ayang lah kan. Aku tak faham lah orang Tambun. Aku guna ayang kan. Jadi Perlis pun guna ayang tu. Jadi kita perlu kepimpinan. Cukuplah, saya tahu mungkin orang kata derah cakap ke, lock ke apa ke. Tapi akhirnya urus takbir yang baik diperlukan untuk mengawal selia sumber air. Bila tak ada air, bagaimana hidup kita, saudara-saudari? Bila ada masalah air, semua seksa, saudara-saudari. Kita jangan ambil mudah. Sekarang pun, kalau saya nak bagi tahu, bab cuaca yang ekstrim. Saya selalu sebut ni, pasal saya sangat bangga nampak di kalangan rakyat semua tahu, selagi kita tak jaga masa depan Malaysia, bagaimana kita boleh takbir supaya kawasan ni, ya, Kapten, kalau ada hujan turun 2 hari berturut-turut, adakah mampu saliran yang ada, ya, bukan saja di sini, semua tempat, tidak mengakibatkan malapetaka kepada kedai-kedai, kepada rumah-rumah. Jadi kebanyakan dana kerajaan negeri hampa tak payah fikirlah pasal rare earth. Kalau rare earth pun tiba-tiba kena tipu, kena songlak, macam mana? Hampa fikir macam mana nak pertahankan, selamatkan supaya air tu tidak menghancurkan kediaman, kedai, termasuklah rumah orang kampung. Sekarang ni kami, ahli parlimen, masa sekarang ni calon lah kan, kami dah desak agar peta risiko hazard banjir. Kerajaan pusat ada. Dia ada hotspot mana akan banjir, apa yang akan berlaku. Dia tak mau dedah pada umum. Kami desak ni, kata ni, hampa jangan layan orang. Orang ni tak ada hak nak tahu kawasan dia berisiko banjir ataupun tidak. Kena bagi tahu pada umum. Mereka boleh bersedia. Ada setengah sekolah pun berisiko banjir. PPS pun berisiko banjir. Baru nak discuss, nak dapatkan kelulusan kabinet. Dah bubar parlimen pun tak dapat diputuskan oleh Barisan Nasional. Dan akhirnya nasib kita, termasuk saya, 38, dia nasib kita terletak dalam 38 tangan ahli parlimen UMNO. Yang nak juga buat pilihan raya apa pun. Tak boleh tunggu tahun depan pun. Sampailah dah reda sikit musim tengkujuh. Tapi saya nak bagi tahu, kerana itu negeri Kedah, negeri Pulau Pinang ini, kita kena fikir dah macam mana nak melakukan dia panggil program adaptasi iklim. Maksudnya pemuliharaan paya bakau. Kita duk jangan cukuplah balak pun hampa kan. Teruk sangatlah. Malu ke? Balak ni kan kayu-kayu hutan dia panggil virgin forest, hutan asli. Memastikan kita boleh menahan sedikit sebanyak aliran sungai. Saya ulang kenapa? Pasal saya tahu orang Kedah prihatin bab ini. Saya pergi melihat ya, mangsa-mangsa keluarga semua sebut perkara yang sama. Ya, berapa banyak musangki nak makan pun kan? Jadi kita tahu keutamaan kerana sehingga Jun tahun ini dah 28 juta dah kerugian. Itu tak ambil lagi kerugian emosi. Kehilangan orang yang tersayang. Nak ukur macam mana tu? Bagaimana kita boleh mengukur segala kehilangan sebegini? Maka keutamaan kami program iklim adaptasi. Di Selangor Shah Alam apa mereka buat? Mereka buat, dia panggil Projek SPAN. Jangan gelak lagi. SPAN.
projek bandar span. Dia jadikan permukaan bumi ni macam span boleh serap air banyak mana sekalipun menerusi kolam takungan bawah tanah, macam-macam cara lah. Tapi nak bagi tahu Selangor dah bergerak ke arah itu. Dan saya tahu Kedah boleh saja. Hanya kepimpinan perlu mengangkat agenda ini. Saudara-saudari, iklim termasuklah cuaca yang naik 1 degree Celsius. Apa jadi kalau air naik panas 1 degree Celsius? Ikan kembung lari. Ikan kembung dia lari, dia pergi ke Thailand. Dia tak tanya dulu ketuk pintu ke apa. Dia bye-bye Malaysia pasal panas. Jadi bila dulu kita nampak lebih banyak lagi kan. Yang ada lama kelamaan bila semua ini kita tak ambil kira akan memberi kesan kepada nelayan. Dan bukan sahaja nelayan saudara-saudari, tapi kita. Sekarang dah ada krisis telur dan sebagainya. Dan saya bukan kata kita bawah pakatan boleh macam tu je selesai. Saya nak maklum proses di mana kita menjaga farma di Pulau Pinang. Semua ini melalui lingkaran dan kita membuat perbincangan bersama pihak-pihak yang berkepentingan. Masa pandemik, saya tak cakap panjang, tapi saya penting nak bagi tahu. Sebelum pandemik ni saya berjumpa dengan 100 orang penternak di Matampau saja. Kita bertemu kerana kita tahu kalau tak jaga penternak, akhirnya hasil ternakan haiwan ruminan semakin berkurangan, semua dok kena sembelih, dah tak boleh hidup, dah sakit. Kena cepat-cepat jual, apa akan jadi kepada masa depan sekuriti makanan dan kedaulatan negara? Maka di Kubang Pasu ini beginilah. Kita tak cukup menang di Matampau, tak cukup menang di Tambun, tak cukup menang di Hang Tuah Jaya, tak cukup menang di Nibung Tebai. Kita kena menang di Kubang Pasu. Dan saya tahu bukannya mudah. Mungkin tak ramai kenal Aizuddin Hamdirisat. Mungkin tak ramai kenal. Tapi saya kenal budak ni. Saya nak kata kita dalam proses kita lakukan sebaik mungkin saudara-saudari. Nak cari wakil yang memang bukan saja beristiqamah tapi setia dengan rakyat. Bukan cakap kosong. Kami calon, nak jadi calon keadilan, tahu tak apa Rafizi buat kat kami? Dia paksa kami tanda tangan 3 dokumen. Dokumen pertama, kena deklarasi aset. Semua harta benda semua, apa kereta satu ke apa, bagi semua, kena bagi tahu kat depa. Dia ada dia punya laporan kad merah. Nombor 2 apa? Nombor 2, peratusan gaji. Saya buatlah dari dulu kena bagi kepada parti. Siapa hutang tak bayar tolong cepat nanti tak ada calon. Tak boleh calon. Tapi itu yang kami buat. Pasal kita mengingatkan apa yang almarhum Tuan Guru Ni Aziz nasihatkan kepada pimpinan PAS satu ketika dahulu, bukan sekarang lah. Zaman dulu kala. Kita buat. Dan kita teruskan. Dan ketiga, kalau hampa lompat, tak cukup dengan rang undang-undang Akta Anti Lompat, kena bayar bon berjuta-juta ringgit harganya atas dasar melanggar perjanjian untuk setia dengan perjuangan dan parti. Maka maksudnya kita dengar, kita belajar. Kali pertama saya katakan, ya kita buat kerjasama, tapi kita tak buat dengan mudah. Tak mau ditipu lagi, nehi, kabi nehi. Kita buat ini kerana kita tahu, bukan soal menang saudara-saudari, banyak kerja yang kena dibuat. Banyak lagi kena selesaikan. Lebih 500,000 anak-anak muda, semua tak mampu SPM. Siapa nak bagi peluang untuk mereka libat urus, dapatkan upskilling supaya boleh kerja dalam sektor-sektor tertentu. Lebih banyak gaji bandingkan ibu dan ayah. Saya kalau boleh memang nak pastikanlah kan Menteri Pendidikan bukanlah teruk sangat Razi Jidin tu. Dan kita tempatkan Dr. Aisyah. Dr. Aisyah seorang OKU yang memang sangat berpendidikan untuk lawan di Putrajaya. Tapi apa dia? Nak selamatkan masa depan anak-anak. Saya 3 orang anak, pada saya tak boleh. Tak boleh kita give up sampai semua anak-anak di Malaysia ini berpeluang untuk mendapat pendidikan yang terbaik. Kerana itulah agenda kita. Nak pastikan dapat pendidikan sama ada ijazah, TVET, diploma, dapat pergi gaji yang terjamin, ada sektor-sektor industri dapat dibangunkan, walaupun sektor industri itu industri yang mudah. Jangan dok fikir rare earth. Fikir benda-benda yang mampu kita laksanakan sebagaimana dibuat oleh negara seperti Austria.
Dia buat cottage industries, industri desa. Tapi ada lingkaran dan kerjasama yang baik. Kita ni kadang-kadang di negara Malaysia, kita jarang nak memperjuangkan dan memberi pengiktirafan kepada IKS, industri desa kita. Kita dok tengok apa yang dibuat oleh Barat, sedangkan yang perlu kita buat adalah mengangkat anak jati tempatan, bukan kerana dia datang daripada parti kita, kerana dia datang dengan bakat yang terpendam, bakat yang sebenar. Maka saudara-saudari, saya harap minta tolonglah sangat-sangat orang Kubang Pasu. Ini hanya permulaan. Kita nak bawakan Dato' Sri Anwar pun mai sini, tapi yang terpenting anda semua ejen-ejen perubahan di Kubang Pasu, kerana hanya ada satu pilihan. Bila kita menang kerusi Kubang Pasu, kita nak pastikan segala bentuk perbincangan harus mengikuti agenda rakyat, bukannya agenda mana-mana pimpinan yang sempit pemikirannya. Simple. Simple, siapa yang tak erti nak buat kerja, siapa yang nak sibuk sangat nak bergaduh, siapa yang sibuk sangat nak fokus isu-isu sempit dan yang sepatutnya dah bersara tapi tak bersara-sara lagi, enough. We have a lot of work to do. Simple. Saya pun, sebagaimana saya katakan, saya tak hidup di dunia ini selama-lamanya. Sama kita ni. Lepas COVID, kita pun nampak sendiri kan. Kita ada kehilangan orang yang kita sayang. Kita kehilangan ya mereka yang kita kasihi. Semua terkesan. Apa boleh kita buat dalam masa yang singkat ini untuk memperbaiki masa depan? Kalau buat sikit pun buatlah. Yang penting kita tidak putus asa, saudara-saudari. Ada yang letih. Saya kata memanglah hidup memang tak ada dijanjikan semuanya indah-indah belaka. Kerana kita juga akan dihitung antara apa yang kita buat ya dengan baik dan apa kelemahan kita. Jadi moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kekuatan. Aizuddin, tak apa, hang boleh tidur tapi jangan tidur lena sangat. Ya, kita kena cari pacar. Pacar dia tak cukup, dia kena ada 500 kan. Tolonglah download aplikasi Sister. Hang dah download belum? Okey. Jadi moga-moga kita diberikan kekuatan. Jumpa lagi kat Kubang Pasu. Saya nak sangatlah Kubang Pasu ini menjadi medan terbaik dan saya tak maulah datang sekali je kan. Aku ingat kan dah balik dah kat Baling. Kita nak datang lagi berkali-kali kerana kita mahu menjamin kemenangan. Saya tekankanlah, bagilah peluang bukan sekadar untuk anak muda, tidak. Tapi mereka yang terus tekad, istiqamah dan jelas apa sebenarnya yang mahu dibuat di Parlimen Kubang Pasu, di peringkat negeri Kedah. Segala kejayaan yang kita lakar di Selangor dan Pulau Pinang dan Negeri Sembilan, pada saya wajib juga kita lakar di negeri Kedah Darul Aman, insya-Allah. Bukan kerana kita, kerana Kedah ini adalah istimewa sebagaimana negeri-negeri lain juga. Terima kasih saudara-saudari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.